Dan semalam sebagaimana saya umumkan bahawa Parti Keadilan Rakyat telah pun selesai mengumumkan kesemua 20 calon yang akan bertanding pada pilihan raya negeri. Sekaligus kita dapat melihat secara rasminya ia menamatkan rundingan bersama Parti Ikatan Demokratik itu Malaysia, iaitu Parti Muda. Pengumuman itu juga menamatkan satu sus kononnya adik kepada Menteri Besar Selangor, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahari, iaitu Aziz yang disebut bertanding di Dun Benut bagi menentang Menteri Besar Datuk Seri Isni Hasni tidak menjadi kenyataan. Jadi saya bila menatap itu, saya teringat ada satu culipan sahabat saya. Beliau adalah seorang penyair, sastrawan, juga pengkritik politik, itu saudara Yassin Saleh. Memanglah dia memang rapat dengan kumpulan Parti Keadilan. Beliau melakukan penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagainya. Dia menghantar kiriman dalam wall ya. Dia kata Anwar Ibrahim jalanlah terus, jangan belok-belok. Dia mengingatkan Presiden Parti Keadilan. Anwar Ibrahim jalanlah terus, jangan belok-belok. Jangan buang masa mengesat selemo budak-budak. Selemo tu hinguh budak-budak. Budak-budak tu maksud muda lah. Syed Saddiq kata muda akan bertanding di kerusi PKR. Angkuhnya urutan anak muda terhadap PKR. Tak ada sikit pun hormat muda terhadap perjuangan reformasi PKR. Dan DAP dan Amanah diam saja, mulut macam penuh sagun. Ini kenyataan, bukan saya, saudara saya Yassin Saleh punya tulisan ni. Lim Guan Eng dan Muhammad Sabu sahabat lama perjuangan PKR. Bagai merasakan lebih selesa berkasih sayang dengan muda berbanding PKR. Lebih selesa berkasih sayang dengan Syed Saddiq berbanding Anwar Ibrahim. Lim Guan Eng dan Mak Sabu diam bisu bagaikan pekak tuli di bawah kemah besar menegakkan lalang merebahkan padi. Terpesonakah atau tersihirkah oleh mentera cucu sang atuk? Sebab orang dah tahu bahawa Syed Saddiq ni cucu kepada Dr. mengaku orang kata cucu angkat lah semua. Banyak orang kata bahawa Syed Saddiq ni membawa legasi politik Dr. Mahathir, cucu sang atuk. Lim Guan Eng dapat kawan baru, takkan nak lupa kawan lama. Aku tunggu Bang Mat marah balik mikrofon. Anwar Ibrahim, jalanlah terus, jangan belok-belok. Jangan buang masa mengesat selemo budak-budak. Ini saya dapat kiriman tu, saya kata okeylah kita berkongsi malam ini pandangan diorang. Sebab saya katakan saudara, saya melihat bahawa dalam Pakatan Harapan seolah-olah berkecat apabila DAP dengan Amanah mau menyantuni muda, dan perangai Parti Muda ni tidak lagi menghormati pimpinan Parti Keadilan. Jadi sehingga kan orang kuat Keadilan pun dah menulis. Malah kita dengar sendiri bagaimana Farhash, mantan serta politik pada Anwar Ibrahim, dia kata kita langgar je lah muda ni, dan tidak ada penghormatan. Dan Parti Muda ni merasakan diri dia seolah-olah dia adalah segala-galanya. Dia seperti puteri Gunung Ledang yang turun dari kayangan, yang semua orang dakkan dia, semua nak meminang dia. Kononnya dengan adanya muda ni, jaminan untuk boleh memenangi pilihan raya. Membuatkan DAP, Amanah lupa bahawa mereka bertanding tahun 2018 dulu, pilihan raya 14, semua bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. Ini yang saya hairan, bagaimana mereka boleh dan yang kata terpukau, tersilau dalam kilauan ini Syed Saddiq, hanya kerana partinya atas nama muda, disebabkan adanya pengundi-pengundi muda yang saya dah jelaskan semalam. 6% saja. Bukan boleh menentukan undi itu menang atau kalahnya calon-calon itu. Cuma saya harap bagaimana DAP, Amanah sanggup begitu. Dan saya lihat sekarang ni sebenarnya ni kenyataan pilihan raya di Johor. Sebab saya kata macam menampi antah. Tak ada makna. Hari ni bila ahli-ahli daripada PBM nampak gaya, bila dia orang dah bersahabat dengan PAS ni, berlumba-lumba mewujudkan dalil. Saya macam-macam dalil dah keluar. Yang terbaru ni adalah dalil daripada Rasul Wahid. Dulu dia dalam UMNO. Dulu dia menyanggah PAS ni sebab beliau adalah daripada Ulu Terengganu. Dia kata bila dia meninggalkan UMNO,
sejak pilihan raya 2018 membolehkannya menerima pahala. Saya menung, amboi mak, kau tinggal ke UMNO yang meletakkan kamu sebagai wakil rakyat, kamu menjadi katak, kamu dapat pahala. Ini mereka mencipta dalil. Dan sebenarnya beliau dulu, sekarang ni beliau adalah merupakan ahli pemimpin tertinggi dalam parti Pribumi. Dia kata apabila meninggalkan benda yang melibatkan dosa, maka tentunya menjadi ibadah dan pahala kepada saya. Tapi urusan pahala bukanlah kerja kita, sebaliknya ditentukan oleh Allah. Cakap soal agama lah. Aduhai Rasul. Ni lepas itu satu lagi. Tan Sri Muhyiddin tentulah sekarang ni sejak berkawan dengan orang PAS, mula bermain dengan dalil itu, dalil ini. Baru dia kata sejak bila sahabat akrab dengan lebah-lebah PAS, artinya dah hilang fatwa PAS itu parti ajaran sesat, tak ada dah sekarang ni. Tapi sebaliknya dia kata siapa yang meninggalkan UMNO, balik Pengerusi Barisan Nasional Muhammad menyeru ahli UMNO meninggalkan parti kerana tindakan tersebut adalah satu ibadah. Macam mana kamu nak samakan kegiatan politik dengan ibadat? Artinya siapa yang meninggalkan UMNO ni satu ibadah. Dia menyifatkan langkah itulah satu perbuatan yang meninggalkan kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Saya bila dengar kenyataan begitu, saya kata dah berbaik dengan orang PAS ni, lepas satu-satu dalil keluar, mereka bermain dengan dalil. Tapi bukan itu caranya lah, saya ingat. Rakyat takkan terpengaruh dengan kenyataan begitu. Berhentilah kita menonggang agama. Berhenti cari isu lain yang rakyat hendak, bukan dogma ataupun kenyataan-kenyataan retorik. Jadi akhirnya mereka ni seperti menjaring mimpi. Bila dia kata keluar dari UMNO ini satu ibadah, dapat pahala. UMNO itu parti yang penuh dengan kemungkaran. Sedangkan dalam parti PBM tu penuh, macam kata Ibrahim Ali lah. Saya ketawa lah bila tengok curipan video Datuk Ibrahim Ali, Presiden Parti Putra. Dia kata satu-satunya parti politik yang dipenuhi oleh kata-kata politik adalah PBM. Itu cara dia. Bagi saya itu betul. Yang ada dalam PBM semua kata-kata. Jadi mereka mahu untuk menghalalkan tindakan cara tersebut, maka ciptalah macam-macam dalil. Dan akhirnya kita akan melihat seolah mereka ini akan menjadi seperti penonggang agama. Ini yang kita khawatiri. Kita tak mahu. Sudah-sudahlah kita. Saya sebab itu buat ni lebay-lebay yang ada pun saya malas nak bercakap, malas nak mengulas. Tapi tiba sekarang ni, sejak dia berkawan dengan PAS ni, macam-macam dalil ni, dia kata boleh jadi hukumnya sunat bila kita hijrah meninggalkan kemungkaran dan sertai Perikatan Nasional yang menegakkan kebenaran adalah satu amal ibadah. Parti PBM menegakkan kebenaran. Yang bercakap Tan Sri Muhyiddin. Kalau orang serang peribadi kamu, nanti kamu marah, kamu dedahkan diri kamu seolah kamu tu imam yang syumul, yang suci. Sedang orang tahu siapa kamu. Bukalah tip-tip Luqman Adam. Saya tak sampai hati nak menceritakan, sebab ini aib pemimpin Melayu ni tak perlu nak kita dedahkan. Bukanlah kita nak sembunyikan, tak sepatutnya. Tapi bila kamu bercakap seolah kamu ni macam guru agama, macam kamu ni suci sangat, sesuci embun pagi. Aduh, ya Tuhan. Saya melihat bahawa akhirnya sepanjang musim politik ni akan keluar macam-macam cerita. Ini bukan yang diperlukan, bukan didambakan oleh rakyat warga Johor. Mereka bukan nak dengar amanat, mereka bukan nak mendengar dalil, mereka bukan mengharapkan adanya kata-kata hikmat. Mereka tak nak dengar tu. Begitu juga kamu serang pembohongan demi pembohongan yang kamu lontarkan. Akhirnya macam apabila Tan Sri Muhyiddin dia mengatakan bahawa kononnya Datuk Seri Ahmad Zahid, Presiden UMNO ni jumpa dia, Azman Ali pun ada sebagai saksi, Tuan Guru Haji Hadi pun ada sebagai saksi. Zahid bawa bertimbun-timbun fail. Takkanlah begitu banyak sangat failnya. Sebab itu Datuk Zahid dia kata beliau menafikan. Dia membawa fail jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebab waktu itu dah sama-sama dalam Kerajaan Perikatan Nasional, kurang-kurang 3 presiden. Memanglah waktu itu Tuan Guru Haji Hadi, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Zahid, mereka sering mengadakan pertemuan.
Tapi tak ada pula dia kata dia bawa fail tentang diri dia. Sebab itu dia mencabar Tasimuddin. Mari kita mengadakan sumpah laknat. Jangan main-main. Sebab itu saya kata cara terbaik bukan hanya sumpah laknat, buat laporan. Biarlah pihak polis menyiasat sejauh mana benarnya kenyataan itu. Cuma saya melihat sekarang ni saya tak seronok lah. Zaman-zaman menyaman, laporan polis, lepas tu ada pula sumpah sana, sumpah sini. Sumpah laknat ni bahaya ni, Yang Muhammad Presiden. Cukup-cukup lah apa yang dilakukan oleh Yang Muhammad Datuk Seri Najib. Kesannya teruk. Jangan. Tapi memanglah mungkin lah dia geram sangat lah, Datuk Seri Zahid ni dia geram dengan Muhyiddin. Tapi saya sebagai sahabat, saya menasihatkan tak payahlah. Biarlah orang nak kata macam mana pun. Saya harap pada pemimpin UMNO kena berpeganglah daripada kenyataan ataupun nasihat yang diberikan almarhum Datuk Harun kepada saya. Setiap kali kamu nak menegakkan kebenaran, maka setiap kali itulah kamu akan dilihat salah. Kerana kebenaran itu akan timbul dengan sendirinya. Ya tak payahlah. Saya secara peribadi saya tak setuju. Tapi kalau nak buat, buatlah juga. Dan dia kata kalau boleh Tasimuddin pun kena buatlah juga bersumpah. Peristiwa sumpah Quran ni daripada zaman Tunku Abdul Rahman dulu pada. Jadi saya ingat politik ni tak usahlah begitu.